syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini dan tengah hari ini Allah masih izinkan kita untuk sama-sama berkumpul berada dalam masjid Jami' Al-Majaya ni untuk kita sama-sama menunaikan satu tuntutan kefarduan ke atas diri kita, iaitulah salat fardu Jumaat sebentar sahaja lagi insya-Allah. Dan mudah-mudahan peluang yang Allah anugerahkan kepada kita ini dapat kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala dalam proses kita melipat gandakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat dijadikan sebagai bekalan kita yang mampu untuk menyelamatkan kita saat kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti insya-Allah. Muslimin yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam masa yang terhad ini, dalam tazkirah Jumaat pada hari ini, Jumaat yang kedua, kan, Jumaat yang kita kata sallallahu alaihi Muhammad, nak kata kedua pun sebab kita sambut satu Muharram hari tu ni Jumaat tu malam, kan, malam cara ni Jumaat pertama lah, Jumaat pertama dalam tahun baru Hijrah 1444. Nah, 1444 sedap tak sedap kita masuk tahun Hijrah baru dah tuan-tuan. Tuan-tuan pun duk kutip, duk ambil dah takwim Hijrah yang baru, kan. Masjid-masjid dapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak abang kat kita apa dia tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita sikit lagi, nah, pada tahun ni, nah, untuk kita berada dalam tahun yang baharu, tahun Hijrah, tahun Islam yang baharu. Jadi mudah-mudahan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ni, kita tak biarkan ianya berlalu sia-sia begitu sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita gunakan, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita ambil peluang ini, tambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita lipat gandakan taubat kita kepada Allah, mohon keampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, iaitulah orang yang Allah panjangkan usia, Allah panjangkan umurnya, maka dia gunakan nikmat umur yang Allah berikan kepada dia untuk dia melakukan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, amal ibadah, kebajikan, kebaikan yang untuk dijadikan bekalan dia sendiri saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah boleh kita kongsikan dalam waktu yang masih berbaki ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Nabi kata ada 3 golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Nabi kata ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah buat tak tahu je dengan mereka ni. Buat tak tahu tu bukan makna boleh lepas macam tu je, tak. Dia tak sama. Kita atas dunia ni kalau ada Roblox boleh buat tak tahu, boleh pergi lepas macam tu je selamat, tak. Hak ni bukan makna selamat tuan-tuan. Allah tak pandang dia dengan pandangan rahmat Allah. Allah buat tak kisah je dekat dia ni, tak kenal je tuan-tuan sekalian. Ni kata Nabi ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Satu, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka, Allah tak pandang mereka ni. Pertama, Nabi kata Allah tak berbicara dengan mereka. Dua, Nabi kata Allah tidak akan pandang kepada golongan ni. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mensucikan, yakni tidak membersihkan dosa-dosa mereka, yakni Allah tak ampunkan dosa-dosa mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiga
apa ni 3 golongan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai tahap Allah kata Allah tak mau berbicara, Allah tak pandang, Allah tak bersihkan dosa-dosa mereka. Maka satu orang sahabat yang namanya Abu Dzar, dia kata apa? Pasti mereka kecewa dan rugi ya Rasulullah. Pasti mereka ni akan kecewa dan rugi. Nah, Allah tak mau pandang, Allah tak mau tengok, Allah tak mau berbicara, Allah tak ampun dosa, bahkan mereka ni akan dapat seksa yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Dzar kata, rugi mereka ni wahai Rasulullah, rugi. Pasti mereka kecewa saat mereka balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan ni siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kata Nabi yang pertama al-musbil. Pertama golongan ni al-musbil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa musbil ni? Apa dia musbil ni? Iaitulah orang yang melabuhkan pakaian dengan riak. Dia pakai baju, dia pakai apa pun tuan-tuan, hatta dia pakai jubah kempelikat sekalipun, nak pakai labuh tu dengan tujuan riak. Riak ni tuan-tuan satu benda yang cukup bahaya. Sebab tu Nabi kata aku khawatir benda yang lebih bahaya daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal ni fitnah akhir zaman yang sangat besar dan sangat hebat. Tapi Nabi kata aku khawatir satu benda yang lebih bahaya daripada tu. Aku bimbang satu benda yang lebih bahaya daripada tu. Iaitulah riak, kata Nabi. Orang yang buat ibadah dalam keadaan dia riak, tuan-tuan sekalian. Sebab Al-Masih Ad-Dajjal, Allah bagi orang tu umur dia panjang, dia akan jumpa dengan zaman tu. Dia akan jumpa dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi riak ni tuan-tuan tak nanti umur panjang. Lah ni pun boleh melekat dalam hati kita ni sifat riak. Kita buat ibadah dia rasa kita ni hebat. Kita buat ibadah kita rasa kita ni kemah, tuan-tuan. Dia duk main rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Di antara ciri orang yang riak ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cirilah ciri. Di antara ciri orang yang riak dalam ibadah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ialah apa dia? Dia bila dia yang pertamanya dia malas beribadah saat berseorangan. Ni kata-kata daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Tanda riak dalam ibadah. Dia duduk seorang-seorang, dia malas buat ibadah, tuan-tuan. Nampak? Sebab dia kata bukan ada orang tengok. Tak ada orang tengok, nampak? Tapi kalau duduk depan orang, tuan-tuan, dia rajin buat ibadah. Ni tanda secara nikah lah, tuan-tuan. Kan? Masa pun tak ada. Yang kedua kata Sayyidina Ali, di depan orang dia tertib. Angkat takbir pun cantik, semayang sopan, turun rukuk yang i'tidal, semua nampak masya-Allah. Kan? Tapi kalau semayang seorang-seorang, tuan-tuan, buat ibadah seorang-seorang, tuan-tuan, tengok baju pun pakai berlubang merata. Kan? Pagoda tu dia berlubang. Tak silap pagoda apa? Pagoda baju pun tak pakai. Kan? Dia buat lebih kurang. Dia semayang seorang-seorang, semayang 4 rakaat, 2 minit settle. Tapi kalau di masjid, Tok Siak duk pegang suih lampu. Dia tak habis pergi semayang sunat ba'd dia. Punya lama, tertib sungguh. Tok Siak duk letak tangan kat suih lampu. Bila nak habis dia ni, tak habis-habis. Slow. Dia duk perasan orang duk tengok dah. Tuan-tuan, ni jadi masalah. Tu tanda yang kedua, riak dalam ibadah, kata Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Yang ketiganya, dia akan tambah amalan baik. Baguslah tambah tu, tapi dia tambah bila mana dipuji. Orang puji dia, tuan-tuan, dia akan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Pasal apa? Dia seronok orang puji dia buat amal ibadah. Kan? Dia seronok orang puji dia buat amal ibadah, maka dia duk tambah. Dia nak tunjuk ke orang, dia nak tunjuk ke orang. Dia suka orang puji dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, dia buat amal saleh
tapi dikeji. Dia buat amal soleh, orang keji dia, maka dia tinggalkan amal soleh tersebut, tuan-tuan. Yang ni pun termasuk dalam tanda riak. Nampak sangat dia buat tu nak orang puji dia. Bila orang keji, dia tak buat dah, dia tinggal dah amal soleh tu, tuan-tuan sekalian. Jadi riak dalam ibadah ni satu benda, satu tipu daya syaitan yang masuk dalam hati kita, bahkan ia lebih bahaya sebab dia ada pada waktu dan ketika ni. Kita kadang-kadang kita ahli masjid, kita main masjid, tuan-tuan. Orang tak main masjid, dia jumpa kita kok pasar raya ke, kok jalan ke, dia bagi salam kat kita, kita pun tak jawab. Kita kata ni ahli neraka, masjid pun tak main. Ni kita duk rasa kita bagus, kan? Dia tak tahu tipu daya syaitan dah masuk dalam diri dah, supaya dia rasa dia hebat, dia rasa dia ni kemah dah, tuan-tuan, boleh main masjid. Syaitan tak pernah putus asa. Hak tu orang kita kata apa, satu benda yang kita bukan nak puji, tapi sifat putus asa ni dia tak ada kat syaitan. Bahkan dia akan goda kita sampai saat kita nak mati. Hari ni Allah sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Kalau pengurusi mai bak lah. Oh mai dah. Oh duduk. Boleh kah? Boleh lagi kah? Kau berhenti lah. Okey okey. Okey, tak apa tuan-tuan, insya-Allah kita sambung dalam khutbah nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Kita bagi laluan pada pengerusi. Jadi sekadar itu, wallahu taala a'lam, yang baik terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, lemah kurang kelemahan saya sendiri, walaupun hakikat yang sebenar semua itu datang dan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ambil sikit peluang, insya-Allah saya mai hari ini saya bawa tabung Sekolah Rendah Islam Raudatul Jannah Air Putih Junjung Kulim, sekolah peninggalan almarhum Ustaz Bakri Yahya. Jadi di luar sana ada tabung-tabung yang telah disediakan. Mohon sumbanganlah daripada pihak tuan-tuan, mudah-mudahan melancarkan lagi perjalanan sekolah peninggalan almarhum insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.